Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pelajaran 9 iaitu khiyar. Di sini kita ni akan belajar pengertian khiyar dan jenis-jenis khiyar. Jenis-jenis khiyar ada 4. Yang pertama, khiyar bagi suami dan isteri. Yang kedua, khiyar bagi wali. 3, khiyar bagi suami sahaja. 4, khiyar bagi isteri sahaja. Pengertian khiyar. Khiyar ialah pilihan di antara dua perkara. Khiyar ini pilihan, memilih antara dua perkara. Apa perkara yang akan dipilih itu? Yang pertama sama ada meneruskan akad nikah ataupun yang kedua membatalkan akad nikah itu. Misalnya, semasa akad nikah berlangsung, tiba-tiba isteri mendapati bahawa suaminya itu gila. Maka isteri diharuskan oleh syarak untuk membuat pilihan sama ada meneruskan akad nikah atau membatalkannya. Bermakna sebelum itu dia tahu yang suaminya ni gila. Selepas akad nikah tahu tiak, baru dia tahu yang suaminya ni gila. Maka ia diharuskan untuk membuat khiyar, iaitu memilih sama ada meneruskan akad nikah ataupun membatalkan nikah itu. Jenis-jenis khiyar, khiyar ada 4 jenis. Yang pertama, khiyar bagi suami dan isteri. Maksudnya ialah jika suami mendapati bahawa istrinya itu gila, maka sabit khiyar bagi suami. Dan begitulah juga sebaliknya. Kalau tadi kalau si isteri mendapati yang suaminya itu gila, sabitlah khiyar bagi si isteri tadi. Cuma itu maksudnya. Sebab khiyar bagi suami dan isteri ada 3, iaitu 1, gila. Jika gila itu terputus-putus, maka sabit khiyar. Dan jika gila itu sedikit, maka tidak sabit khiyar. Seperti sehari dalam setahun. Kalau yang terputus-putus satu, maksudnya sekejap gila. Lepas satu, okey ya. Lepas sekarang gila ya balik. Kalau macam itu sabit khiyar. Tapi kalau sedikit tidak sabit khiyar. Sedikit yang macam mana? Dalam setahun itu sekali hanya yang gila. Misalnya. Itu tidak sabit khiyar. Yang kedua, jazam atau juzam. Yakni berpenyakit kusta. Kusta ni penyakit salah satu penyakit kulit. Penyakit kulit. Yang ketiga, sopak. Sopak pun penyakit kulit juga. Yang kulit ada putih-putih itu kan, warna macam mana, memutih, lain warnanya dari warna kulitnya yang original, bertumpuk-tumpuk ada putih-putih. Kalau yang ni juzam ni tadi atau jazam, yang kusta ni dia kulitnya teruk tu, macam mengelupas, berdarah, teruklah kulitnya. Okey. Bagi sopak ini tadi sabit khiyar bagi suami yang ada penyakit sopak dan begitu juga sebaliknya. Yang kedua, khiyar bagi wali. Ni wali pulang ni yang boleh memilih. Khiyar bagi wali ada 3 sebab. Walau bagaimanapun, perkara ini tertakluk kepada syarat dan sebab yang ada pada suami semasa berlangsungnya akad nikah. Okey, yang pertama, gila. Kalau sekiranya gila, dilihatnya bakal suami anaknya perempuan ni gila. Ini salah satunya wali boleh khiyar. Yang kedua, jazam atau juzam. Penyakit kulit ni tadi. Yang ketiga, sopak. Penyakit kulit tadi juga. Yang ketiga, khiyar bagi suami sahaja. Khiyar bagi suami ada 2, iaitu yang pertama, ratqa, iaitu tersumbat tempat jima perempuan dengan daging. Jadi bolehlah si suami khiyar. Pasal apa? Kalau terjadi macam ni, tidak dapat membuat anak kan. Yang kedua, karena iaitu
tersumbat tempat jima perempuan dengan tulang, sama juga. Apabila kedua-dua ini terjadi, bermakna Anda dapat membuat anak. Info, tidak dikira khiyar bagi suami jika istrinya itu istihadah atau berbisul atau berpenyakit gatal. Kalau ini tidak pasal, dia boleh sembuh. Okey, dia boleh sembuh. Ini tidak dikira khiyar lah. Ubatilah saja, usahakan ikhtiar berubat. Yang keempat, khiyar bagi istri sahaja. Khiyar bagi istri ada dua, iaitu satu, terpotong semua atau setengah zakar suami, iaitu kira-kira tiada tinggal daripadanya qadar hasyafah. Kepalanya tu tidak ada tinggal, terpotong sampai kadar kepalanya. Faham? Faham maksudnya? Dapat cikgu jelaskan habis-habis. Itu maksudnya kadar hasyafah. Yang kedua, unnah, iaitu mati zakar suami atau zakarnya lemah daripada watik. Bermakna anda dapat buat anak. Dengan syarat, unnah itu telah ada sebelum mereka bersetubuh. Tetapi jika unnah itu sabit setelah bersetubuh, maka tidak sabit khiyar, kerana unnah itu berlaku setelah bersetubuh. Kalau undang dari awal sudah unnah itu dari awal sudah sabit khiyar. Tapi kalau setelah, ini tidak. Faham? Infonya di sini, khunsa yakni pondan. Khunsa yang dimaksudkan di sini ini yang original. Yang andang dari lahir sudah memang ia jua lelaki, ia jua perempuan. Bukan yang buat-buat. Bukan yang dibuat-buat. Satu, pondan yang ditentukan bahawa ia lelaki ataupun ditentukan ia perempuan, yang ni khunsa wadih. Jelas sudah sama ada ia memilih lelaki. Ia boleh lelaki jua boleh jua perempuan. Ia ada dua alat kelamin, tapi ia memilih lelaki. Itu dinamakan khunsa wadih. Ataupun sebaliknya, ia memilih ia jadi perempuan. Itu wadih. Maka tiada sabit khiyar. Anda perlu khiyar. Sebagai contoh, misalnya masanya kahwin, dilihatnya lakinya ni memang laki-laki lah, ia laki-laki. Kemudian baru yang mendapati bahawa rupanya lakinya ni ada dua kelamin, ada lelaki punya, ada juga perempuan punya. Tapi ia khunsa wadih, ia memang memilih sebagai seorang lelaki misalnya. Ia tidak akan berubah, dia akan mengubah dirinya jadi perempuan misalnya, itu wadih tu. Jadi ini tidak sabit khiyar. Yang kedua, pondan yang tidak ditentukan bahawa ia lelaki atau perempuan. Dah kena tahu pasal ia ni kadang-kadang lelaki, kadang-kadang perempuannya. Ini khunsa muskil. Maka nikah tidak sah. Tidak sah kalau seseorang yang khunsa itu masih lagi muskil. Kadang-kadang lelaki, kadang-kadang perempuan. Tidak dapat. Yang wadih saja. Ini adalah rajah sebab-sebab khiyar. Yang pertama, ini semua ni jenis-jenis khiyar, iaitu khiyar bagi suami dan isteri, 2 khiyar bagi wali, 3 khiyar bagi suami sahaja, 4 khiyar bagi isteri sahaja. Di bawah ini semua sebab-sebab khiyarnya. Ini punya rajah, sama saja macam tadi. Kalau khiyar bagi suami tadi, suami dan isteri ada 3. Yang pertama gila, yang kedua jazam atau juzam, yang ini penyakit kusta, yang ketiga supak. Kemudian khiyar bagi wali tertakluk kepada syarat-syarat suatu daripada sebab itu hendaklah ada pada suami ketika akad nikah. Sama ada si suami itu bakal menantunya laki-laki itu gila atau juzam atau supak, ada penyakit dua ini. Kemudian yang ketiga, khiyar bagi suami sahaja ada 2. Satu ratqa, iaitu tersumbat tempat jima perempuan dengan daging. 2 karena, iaitu tersumbat tempat jima perempuan dengan tulang. Tidak dikira khiyar jika istrinya istihadah atau bisul atau penyakit gatal. 4. Khiyar bagi istri sahaja ada 2. Yang pertama, terpotong semua
terpotong semua atau setengah zakarnya, sekira-kira tinggal daripadanya kadar hasyafah. Yang kedua unnah, yaitu mati zakarnya atau lemah daripada watik yang di persetubuhan dengan syarat-syarat unnah yang mati zakarnya. Itu telah ada sebelum mereka bersetubuh. Okey. Sampai di sini saja. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.